Boleh dah perempuan. Perempuan dengar ke belakang tu? Dengar? Rapat sikit pun tak apa. Tapi diorang kena duduk kerusi ni. Separuh kena duduk kerusi, separuh duduk bawah. Jangan separuh duduk atas meja cukup lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasihi Haji Kamal, orang yang bertanggungjawab menyediakan segala kemudahan ni. Saya masuk ni saya tercengang-cengang lagi sebenarnya. Tengok persediaannya, tengok kelengkapannya, tengok settingnya, tengok caranya. Pondoknya lain, tempat ceramahnya lain, tempat rehatnya lain, tempat tidurnya lain, dan tempat matinya pun lain nanti insya-Allah. Okey. Tuan-tuan yang paling sekalian ni, tadi saya sempat bagi tazkirah ringkas di Masjid Batu 10. Masjid Kuning. Masjid Kuning. Jadi saya tadi berikan tazkirah tu ringkas sebab Zuhur 15 minit. Saya mula tadi dalam 1.35 kan ya, jadi tak banyak masa. Tajuk yang saya bawa tadi saya ulas 2 ayat Al-Quran. Satu ayat Quran itu doa Nabi Yusuf AS. Doanya bermudi, Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Wahai Allah, Engkaulah penguasaku di dunia dan di akhirat. Perempuan yang saya muliakan ya, Haji Kamal dan isterinya Puan Maya, Hajah Maya. Maya lah dia punya nama gelaran, nama cantik, nama manja. Saya panggil yang manja lah. Puan Hajah Maya dengan Tina, Puan Tina ni. Puan Tina ni bertanggungjawab menemukan saya dengan izin Allah pada pertemuan petang ini dengan suami. Puan Tina ni saya rasa dalam 2 minggu yang lepas kot jumpa saya di Masjid Tun Hussein On lah, Masjid Badan Tun Hussein On. Masa itu kita cerita dalam 2 jam. Tajuknya ialah tahsin salat, memperbaiki salat, memperelokkan salat. Tapi pasal masa pendek, sebenarnya nak cerita tentang salat ni kita kena buat praktikal. Buat depan saya sembahyang subuh 2 rakaat daripada takbiratul ihram sampai bagi salam. Semua sekali saya nak tengok. Saya nak tengok rukun qauli, rukun yang disebut. Satu lagi rukun fi'li, rukun laku perbuatan dalam salat. Kalau dapat buat tu tiap-tiap orang yang hadir, barulah kita punya program tahsin salat itu dapat berjaya. Kalau tidak kita bagi gitu aja, dia tak apa. Dia bila tahsin ni, memperbaiki ni, dia mesti praktikal. Jadi bagi tahu teman-teman kalau tidak nanti saya datangkan kawan-kawan saya macam mana cara, dan kena paling tidaknya 4-5 jam lah. Bila praktikal sekali ya. Bukan senang perempuan. Solat ni dia ada 3 rukun. Rukun yang pertama namanya rukun qalbi. Qalbi tu rukun apa? Rukun hati, niat. Kan masa kita usolli fardhu zuhri 4 rakaatin ada lillahi ta'ala, sama ada betul-betul niat kita semua itu kerana Allah. Memang tak nampak Allah, tapi roh kehebatan Allah ada di depan kita. Memang tak nampak Nabi, tapi roh kenabian dan kerasulan ada di depan kita. Memang tak nampak syurga, roh syurga ada di depan kita. Memang tak nampak neraka, roh neraka ada di depan kita. Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Jadi semuanya lepas takbiratul ihram, semua tu satu lagi rukun namanya rukun qauli. Rukun qauli rukun yang disebut dengan lidah. Apa yang disebut dengan lidah? Usallinya disebut dengan lidah. Kan dia punya doa iftitah disebut dengan lidah. Itu semua sunat.
Tapi yang wajib, yang rukunnya Fatihah. Tak betul baca Fatihah, kena belajar puan-puan, kena belajar. Dan saya yakin di kampung Batu 10 ni ada imam yang boleh mengajar, ada Bilal yang boleh mengajar, ada Tusiak yang boleh mengajar, ada ustaz-ustaz yang boleh belajar, ada ustazah yang kita boleh belajar, ada budak-budak tahfiz dekat sini. Sama ada yang lulus atau belum lulus yang boleh kita belajar. Tetapi kita mungkin, minta maaf lah, mungkin kita belum melangkahkan kaki kita untuk belajar. Saya nak bagi tahu Puan Tina, Puan Maya, kalau kita tak berapa betul baca Fatihah dan terus tidak betul sampai akhir hayat bertemu dengan Allah, tak belajar, dalam keadaan kita tahu ada orang yang boleh belajar, ada orang yang boleh semak, tak belajar, maka sembahyang kita tidak diterima oleh Allah. Tetapi, dengar tetapi, muncul ada tetapi. Tetapi kalau kita tak boleh baca Fatihah, lidah dah keras, bukan senang nak sebut ha. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Alhamdulillah salah. Bukan ha ni. Ha. Macam mana sebut ha? Ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Apa dia? Ain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rah. Salah. Rahim. Salah. Rahim. Maliki. Midin salah. Dal tu syaddah, dal tu bersabdu. Macam mana sebutnya? Mid di macam ada pause. Mid di iyaka salah. Pasal ya tu syaddah, ya tu sabdu. Iyaka na salah. Na tu anak, nak tak. Nak tak ada ya, nak itu nak. Ni Iyaka saya bukan nak mengajar tajwid ni, saya saja nak mengatakan bahawa kalau kita baca Fatihah tidak disemak dan tak tahu di mana kita salah, dan tak pernah disemak dan tak tahu bacaan kita ni betul atau tak betul, maka selama-lamanya bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak belajar untuk membetulkannya, sembahyang kita tidak diterima oleh Allah. Tetapi baca Fatihah betul, lidah dah keras, ain tak boleh sebut, ha tak boleh sebut, dha macam mana sebut dha? Dot. Bukan waladallin, bukan da. Macam itu dal. Dia macam mana? Dot. Waladallin. Dot. Walado salah. Jadi kalau misalnya kita tak pandai baca tetapi memperbaiki bacaan, namanya tahsin Al-Quran, tahsin bacaan, maka sembahyang kita diterima oleh Allah SWT. Harapan saya ini bagus ni. Dalam Malaysia ni, Tina, tak ada yang macam ni, jarang ada rumah orang ditambah lagi satu ruang macam ini, kumpul setiap bulan 7 kali 12 kali satu bulan. Ada surau. Tapi rumah ni berapa kali? 7 kali setiap bulan. Saya rasa satu Malaysia ni, daripada Perlis sampai ke Johor sampai ke Sabah dan Sarawak, tak ada yang buat macam itu. Artinya puan-puan bernasib baiklah, bernasib baik. Betul, bernasib baik ni. Ada orang macam Haji Kamal, ada orang macam Maya, ada orang rumah besar, tuan-tuan. Saya yakin dekat sini ada orang rumah besar, 10 bilik rumah dia, tapi tak bersedia untuk menjadikan rumah itu tempat untuk mengisi program agama. Isteri setuju, suami tak setuju. Suami setuju, isteri tak setuju. Biasanya kedua-dua tak setuju. Tapi Haji Kamal, Haji Maya,
Tengok yang datang ni, comel-comel yang datang ni. Makin tua makin comel. Apa ilmunya Tina ni, makin tua makin comel ni? Dia ada ilmu. Tuan-tuan, apa ilmunya? Ilmunya dalam Al-Quran disebut simahum fi wujuhihim min athari sujud. Apa dia? Di dahi mereka nampak tanda-tanda mereka sujud menyembah Allah. Ni dahi-dahi ni bercahaya. Besok di akhirat, cara Nabi nak kenal umat. Umat macam-macam umat. Ribu-ribu umat. Umat Nuh, umat Adam, umat Harun, umat Yaqub. Kan? Macam mana Nabi nak kenal umat dia? Antaranya ialah daripada dahinya terpancar cahaya. Mana cahaya tu dapat? 7 kali dalam sebulan mereka datang ke rumah Kamal, datang ke rumah Maya. Cahaya itu bercahaya bercahaya di dahi-dahi. Datanglah. Ajak kawan-kawan. Saya cakap dengan Kamal tadi, boleh tak tambah 10 kaki lagi ke sana? Boleh, dia kata boleh. Tapi dia masalah dia 2 orang saja kat rumah ni. Isteri tak berapa sihat. Siapa yang nak manage? Siapa yang nak cuci? Siapa yang nak aturkan minuman? Minuman ada tapi tak bertuang. Okey. Tengok orang sini ni bukan boleh berseluruh pun dia ambil betul ni. Saya berseluruh je tadi tu. Okey. Balik tadi ya. Semayang ada 3 rukun. Rukun qauli, rukun qalbi. Rukun qauli yang disebut. Dalam rukun qauli ni ada yang sunat, ada yang wajib. Fatihah wajib. Doa iftitah sunat. Kan Satu lagi yang wajib antaranya tahiyat akhir wajib. Bagi salam wajib. Assalamualaikum warahmatullahi, itu rukun. Sebelah kiri itu tak masuk rukun. Fatihah wajib. Jadi saya punya appeal kepada puan-puan yang saya muliakan sekalian, yang dahi bercahaya-cahaya ni. Saya sampai silau sekarang ni cahaya. Tengok Tina punya cahaya tu dahsyat. Jadi insya-Allah kita harap sampai akhir hayat datanglah ke tempat ini. Dengan surah, ada surah apa? Surah apa? Satu lagi? Surah kat mana? Surah At-Taqwa kat mana? Sini. Dekat sekolah. Dekat sekolah menengah agama tu. Datanglah cari ilmu. Kalau nak berjaya dalam dunia, ilmu. Man arada dunya fa'alahi bil ilmi. Kalau nak berjaya dalam akhirat, mesti nak berjaya dalam akhirat, mesti. Tell your children, tell your husband, tell everybody that we must be successful in akhirat. Must be successful. We must be successful. Mesti berjaya. Mesti. Hasan Ali mesti berjaya dalam akhirat. Anak saya 8 orang, isteri saya mesti berjaya. Atas pimpinan saya mesti berjaya dalam akhirat. Saudara, sebab itu perempuan yang saya muliakan sekalian, yang bercahaya-cahaya ni, harap sampai mati malaikat maut datang, kita berulang alik dalam majlis ilmu. Berulang alik ke Lotus, saya kata ayah dah. Berulang alik ke Eagles, tak payah dah. Berulang alik ke Econ Safe, bolehlah, tapi janganlah kerap sangat. Kat sini IKEA besar kat IKEA. Berulang alik ke IKEA. Bukan tak boleh, boleh. Tapi IKEA punya barang tu tak boleh bawa ke kubur untuk tunjuk pada Allah. Betul tak? Tuan-tuan belilah, tuan-tuan beli kerusi daripada IKEA, beli katil daripada IKEA, beli gelas-gelas cawan daripada IKEA, beli hiasan daripada IKEA, semuanya tak boleh dibawa ke kubur. Yang boleh dibawa ke kubur apa? Ni. Kuliah 7 kali dalam sebulan. Yang inilah yang bercakap di hadapan Allah untuk menjawab soalan-soalan Allah. IKEA punya barang tak boleh jawab soalan Allah. Boleh buat? Boleh tak kita ambil azam petang ni? Jam saya menunjukkan pukul 3:10. Jam puan tidak berapa? Puan tidak? 3:10. Puan punya berapa jam? Sama.
3-10 minit ni kita akan ambil kesaksian. Akan dicatat oleh malaikat. Ambil kesaksian. Puan dengar belakang, dengar ya? Dengar? Jelas? Oh, okey. Kita mengambil kesaksian pada pukul 3:10 minit ni bahawasanya kita akan mati dalam Islam, mati mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Antara caranya untuk mati mengucap la ilaha illallah, pergi balik kunjungilah majlis ilmu seperti ini yang diilhamkan asalnya oleh Tina, disambut oleh Maya, dan kita harap dengan facilities yang ada ini gunakanlah sebaik-baik. Apa saya nak bagi tahu ya, semua di hadapan kita ni sekarang ni pukul 3, sejak kita mula pukul 3 tadi, semuanya akan jadi saksi. Raga-raga ke atas tu, betul tak? Dia akan menjadi saksi di hadapan Allah. Saya punya kamera ni, telefon akan saksi di Allah. Redak saya ni akan jadi saksi di Allah. Premier tisu ni akan menjadi saksi di hadapan Allah. Mereka ni lah yang bercakap di hadapan Allah. Ya Allah, kata premier tisu ni, ya Allah. Pukul 3 Hasan Ali mengumpulkan syarahannya kepada lebih daripada 30-50 orang yang hadir di rumah Haji Kamal. Dia bercakap dia bercakap. Apa lagi dia bercakap? Semua bercakap ni, semua bercakap. Ni kelah ni yang baru dituang air ni. Cakap ni. Ya, akulah penuang airnya, yang menuangkan airnya. Aku belum tuangkan air ni ke gelas ini, diminum oleh Hasan Ali. Akulah yang mendengarnya, aku yang menyaksikannya. Dia haus, akulah yang meminumkannya. Akulah air yang mengeringkan dahaganya. Dia bercakap pada Allah, terimalah wahai Allah, terimalah wahai Allah, ampunkan dia wahai Allah, ampunkan dia wahai Allah. Tanda kata Tuhan. Berapa ribu ada ni? Berapa ribu peralatan-peralatan yang akan menjadi saksi di hadapan Allah. Yang perempuan punya sendiri, perempuan dalam badan perempuan sendiri, cincin menjadi saksi di hadapan Allah. Tudung perempuan menjadi saksi di hadapan Allah. Anak tudung menjadi saksi di hadapan Allah. Kan? Baju yang cantik-cantik yang dipakai pada petang menjadi saksi di hadapan Allah. Cermin mata akan menjadi saksi di hadapan Allah. Sumbi-sumbi gigi kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tuan-tuan, kalau tak datang majlis sini, saksi apa nak bawa? Saksi apa nak bawa? Petang-petang ni tengok cerita Hindustan, cerita Korea dalam TV, drama after drama, drama after drama. Itu yang tidak boleh bawa bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan. Saya tak pernah tengok Hindustan, tak pernah tengok, tak pernah tengok cerita Korea, tak pernah. Tapi saya tahu, tuan-tuan sebut cerita Korea, siapa hero, siapa saya tahu. Pasal saya fikir saya nak mati. Saya nak menjawab soalan Allah Subhanahu Wa Taala. Korea, pelakon-pelakon Korea tak bantu saya nak menjawab soalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hindustan tu, Shah Rukh Khan semua tu tak bantu saya untuk menjawab soalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Siti Nurhaliza tak bantu saya untuk menjawab soalan la ilaha illallah, soalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak bantu saya. Yang membantu saya majlis ilmu yang macam ini. Duduk berselimput walaupun sakit-sakit pinggang sikit. Saya tengok tadi, saya dah kira tadi berapa orang yang bertongkat tadi. Minta-minta tongkat tu menjadi alat bukti. Pertama, tuan-tuan, dibayangkan tongkat tu. Tongkat tu akan kira, Tina, daripada you kat rumah tadi, you pegang tongkat tu, tiap-tiap kali tongkat itu you letak atas bumi ni, tiap-tiap kali itulah dia akan menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tongkat ni dalam Islam sunnah. Nabi awal-awal sudah bertongkat. Bukan sakit apa pun, sunnah. Dengan tongkat aku akan mati. Dengan tongkat aku namanya tua. Dengan tongkat namanya aku berpenyakit. Kalau mati tua berpenyakit, artinya kamu akan didatangi malaikat maut. Sooner or later malaikat maut will come and see you and extracting your life daripada tubuh badan kamu. Tongkat. Perempuan yang mati sekalian, boleh ke ceramah macam tu boleh ke? Boleh. Kalau tak apa boleh, bagi tahu saya. Angkat tangan bagi tahu saya. Apa ustaz ni merepek aja, bagi tahu saya. Boleh? Tina, boleh? Now, saya tadi mengatakan rukun ni sembahyang ada 3. Ulang balik. Rukun qalbi. Nombor 2, rukun qawli. Nombor 3, rukun fi'li. Fi'il maknanya perbuatan. Oh, ada pula. Masya Allah. Ini ejen Israel ni kat saya kata. Ini Mossad ni kat saya ni. Tuan-tuan dan puan ni,
Sekarang rukun fi'li. Apa rukun fi'li? Angkat tangan rukun fi'li, rukuk rukun fi'li, sujud rukun fi'li, i'tidal rukun fi'li. Angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah, rukun fi'li. Pandang kanan, assalamualaikum warahmatullahi. Pandang kiri, assalamualaikum warahmatullahi, rukun fi'li. Hari ni dekat masjid semua-semua dalam sembahyang Jumaat tu ada namanya doa. Doa minta kepada Palestin, itu pun rukun fi'li, qauli dan fi'li serentak. Okey. Habis. Saya ulang balik. Dari segi ilmu, petang ni nak bicarakan ilmu, kan? Dari segi ilmu, tengok sembahyang ni dalam konteks mentahsin, memperbaiki salat. Yang nak diperbaiki ada 3 perkara. Ingat tak tadi? Pertama yang nak diperbaiki ialah hati. Itu qalbi. Kedua yang nak diperbaiki ialah bacaan-bacaan dalam solat. Itu namanya qauli. Ketiga yang nak diperbaiki ialah pergerakan-pergerakan dalam solat. Isteri saya tak lama dululah pernah bagi tahu saya, kita singgah di Tapah tu Tapah, RNR Tapah. Berapa orang Perak atau orang Kedah, orang Utara Perak sini lalu Tapah? Pernah lalu Tapah? RNR yang paling besar antaranya di Tapah. Selain daripada Goping punya RNR tu, Maidin besar, Maidin atau yang besar, betul tak? Tak biasa begini, mengangguk lain yang mengangguk di CP je mengangguk di CP. Jarang Ustaz. Jarang. Okey. Isi saya sembahyang di surau di Tapah. Apa dia kata? Dia sembahyang, ada seorang perempuan dekat dengan dia sembahyang. Dia sembahyang, dia jamak antara Zuhur dengan Asar, dia jamak takdim, jamak awal. Tengok perempuan ni sembahyang sudah. Sudah. Macam ayam patuk beras tu, macam ayam patuk beras. Sembahyang tidak sah. Pasal apa? Tidak ada tumanina. Selama-lama tumanina apa dia? Sekejap-kejap tumanina baca apa? Subhanallah. Bangun. Baca. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Pause sekejap. Allah. Tak mau tak sah. Tolonglah. Anak menangis, cucu menangis, biar dia menangis. Kejat, biar dia kejat. Sebab kita mesti ada tumanina. Betul. Anak menangis, biarkan. Suami menangis, macam mana? Biarkan juga. Oh, zalimnya tidak. Maknanya apa yang saya nak sebutkan, jangan tinggal rukun. Ada 13 rukun. Saya tak bersebutlah petang ni. 13 rukun salat. Okey, habis yang pertama. Yang kedua, apa yang saya nak cerita ni, ni tajuk besar ni. Yang kedua, bila kita cerita tentang ilmu ni, perempuan, ilmu yang perempuan datang ni, saya ucap terima kasih sangat ni. Dah ambil gambar ni. Cik Kamal ambil gambar daripada sini. Ada ambil gambar daripada sini? Daripada sini. Ambil daripada belakang buat apa? Sini. Kamal, daripada sini ambil daripada sini. Saya nak gambar ni. Gambar cahaya-cahaya tu. Saya tak tahu tak load dia telefon dia. Dengan maklumlah nak lawan cahaya dahi. Bidadari syurga ni. Betul bidadari syurga ni, betul. Mana ada orang buat macam ni? Mana di kuliah Zuhur? Saya tak pernah bagi ceramah kuliah Zuhur untuk wanita di rumah orang, tak pernah. Saya dah bersyarah ni 45 tahun. 45 tahun. Perempuan ada setengahnya umur 45. Perempuan belum lahir saya dah bersyarah dah. Mana? Dia lalu mana? Oh, okey. Habis. Okey. Alright. Selamba je. Pandang saya. Jangan pandang ni. Selamba je. Okay. Alright. Yang kedua kita nak cerita ni ialah tentang ilmu ni ada 2 bahagian. Ilmu ada berapa bahagian? Satu namanya ilmu akli, A-Q-L-I, akli. Satu lagi yang kedua ilmu naqli.
N-A-Q-L-I. Pernah dengar tak ni? Pernah tak ada? Tak ada dengar? Tak pernah dengar? Ilmu ni terbahagi kepada dua. Pembahagian besarnya lebih kurang lah Tina, tak adalah ikut kitab betul-betul, tak ada. Yang pertama ilmu akli. Macam mana akli? A-Q-L-I, akli. Bukan AK bukan akli, bukan akal. Ilmu akal. Nombor dua ilmu naqli, tambah N, naqli. Okey, ilmu akli ialah ilmu yang membolehkan kita hidup di dunia ini untuk meneruskan kehidupan bersama anak, isteri dan kita. Itu ilmu akli. Apa ilmu akli? Ilmu perniagaan, ilmu akli. Ilmu membeli barang, ilmu akli. Ilmu tawar-menawar, ilmu akli. Kan? Ilmu memilih benda yang baik, dia ikir, ilmu akli. Kan? Ilmu mengurus rumah tangga, ilmu akli. Ilmu masak-memasak, ilmu akli. Itu ilmu untuk kehidupan dunia. Kan? Ilmu tanah, mengurus ladang, lagi besar, itu akli. Ilmu mengurus negara, negeri, akli. Satu lagi ilmu naqli. Boleh buat. Tak payah salin pun tak apa, Ini ada dalam ni. Ini sekarang ni rakaman live, Facebook live, TikTok pun live. Nanti boleh pergi anak-anak nak tengok balik ni kat rumah, nanti pergi kepada Facebook live ada. TikTok ni live, nanti dia tak boleh pergi lagi dah. Tapi Facebook ni akan ada. Ya. Puan tahu Facebook? Boleh? Yang paling dewasa pula mengangguk. Tahu? Okey. Ilmu naqli tadi. Saya pilih ilmu naqli. Ilmu akli ni ilmu dunia, nak hidup dalam dunia. Perempuan dah dapat semua tu. Dulu tingkatan 3, apa nama profesor tingkatan 3? Saya lupa dah. SRT pula. SRT tu nak naik train. LCE. Dulu LCE. Ini jenis LCE. SRP kan? SRP. Habis SRP ialah SPM. SPM kekal sampai sekarang ni. Lepas tu STPM, barulah masuk universiti. Okey. Itu semua tu ilmu akli. Ilmu naqli, dengar. Ilmu naqli ada 3 bahagian. Sikit je saya cakap ni, bukan syarahan universiti ni tuan-tuan, tu hirau lah saya punya apa ni. Ilmu naqli ada 3 bahagian. Pertama namanya ilmu akidah. Apa akidah ni? Agak-agak jam betul. Apa ilmu akidah ni? Tauhid, betul. Usuluddin, tauhid. Ilmu mengesahkan Allah. Allah tidak dua, Allah tidak tiga, Allah satu. Yang bagi rezeki ialah Allah, yang hidupkan ialah Allah, yang mematikan ialah Allah, yang mengkayakan Allah, yang memiskinkan ialah Allah, yang selamat kita daripada aksiden ialah Allah, yang membenarkan kita membina bangunan ini ialah Allah, yang menggerakkan kaki perempuan datang kemari ialah Allah. Bukan suami suruh perempuan datang sini, bukan. Yang menggerakkan kaki perempuan ialah bukan suami, Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saya nak sebut silap, berapa silap kita. Perempuan masuk hospital, Tina masuk hospital. Mungkin Tina akan kata ke kawan dia, kalaulah Dr. Majid tu, specialist Dr. Majid tu tak ada ketika itu, ni aku rasa aku dah pergi berjumpa Allah dah, aku dah mati dah. Muncullah ada Dr. Majid. Perkataan itu tuan-tuan boleh membatalkan syahadah kita. Artinya Dr. Majid mengambil peranan Allah. Patutnya Dr. Majid dengan usahanya, ikhtiarnya, dengan izin Allah, dia membantu aku dan Allah mengizinkan. Janganlah Allah mengizinkan aku dapat hidup, aku tidak mati ketika itu dengan izin, biiznillah, dengan izin Allah SWT. Itu cara orang yang beriman bercakap. Aku kalau tak makan ubat tu aku tak tahulah, aku menggeletar pada aku, aku kalau tak makan ubat tu aku susah hati. Bila ubat tu tengah sikit je aku dah susah hati. Aku cari farmasi dekat Kajang ni, satu je farmasi yang ada tu. Aku risau kalau tak ada tu ubat tu, aku risau. Cara macam itu membatalkan akidah. Bukan ubat tu.
yang menyembuhkan Allah. Ubat itu ikhtiar. Ikhtiar. Kena betul-betul tuan, ini ilmu ni Allah. Itu namanya ilmu akidah. Nombor 2 namanya ilmu syariah. Ilmu syariah ni apa tuan-tuan? Ilmu syariah ini dalam bahasa mudahnya ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini apa dia? Ilmu mengajar kita bagaimana melakukan ibadah. Buka buku fiqh, buku sekolah, budak sekolah dia, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Buka saja buku fiqh, bab yang pertama tu namanya bab taharah. Betul tak? Apa bab taharah? Bab bersuci. Perempuan ni, tengok kita punya tu, perempuan jawab sendiri saja. Boleh jawab, tak boleh jawab pun jawab sendiri saja. Bila saya sebut, ini bab suci ni, perempuan dah mengaji dah berapa lama dah? Berapa 7 tahun dah sini? 7 tahun? 2002 dah 11 tahun. 11 tahun dah ni, 11 tahun. 20 tahun di sini, rumah ni. Yalah, masuk rumah Tina dengan sini berapa tahun? 20 tahun. Ini sini 3 tahun. Rumah Tina berapa tahun? Yalah, total berapa tahun semua jumlah? 2002. Sekarang 2023. Maknanya dah 21 tahun. 21 tahun. 21 tahun dah. Sebagian daripada yang daripada awal, ada yang ikut pertengahan, ada yang hujung-hujung baru ikut ni, kan Okey, apa yang saya nak sebut? Ilmu tadi. Ilmu yang pertama dalam Islam, ilmu naqli tadi ada 3. Satu namanya ilmu akidah. Yang kedua ilmu syariah. Yang ketiga ilmu akhlak. Ilmu akhlak dalam bahasa lainnya ilmu tasawuf. Dalam bahasa lain. Saya nak pergi pada ilmu akidah. Boleh ikut tak ni saya cakap ni? Boleh? Kan senang aja. Saya ulang balik. Ilmu keseluruhannya dalam Islam ni terbagi kepada 2. Yang pertama ilmu apa? Akli. Dan kedua ilmu naqli. Ilmu naqli terbagi kepada 3. Yang pertama akidah. Yang kedua, yang ketiga, Allah, bagus betul. Kenapa orang sini pada pandai semua ya? Pandai. Terus sekali aja dapat. Itu yang tak dapat. Itu yang dapat, yang tak dapat lagi banyak. Okey. Saya nak pergi pada tadi ilmu yang kedua dalam Islam ni, akidah. Yang pertama saya nak pergi pada syariah, ilmu fiqh. Puan-puan ya, beli buku anak-anak kita, tengok buku anak tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Fiqh. Kalau saya sebut ni, berapa orang yang boleh jawab? Tak payah jawab, dalam hati dia. Najis keseluruhannya terbagi kepada 3. Najis mughallazah, najis mukhaffafah, najis mutawassitah. Berapa orang yang tahu pengertiannya dan jenisnya dan apa dia, macam mana cara mencuci dalam najis itu. Kalau jawapannya tak tahu, kena cari. Kena datang kursus di sini, hari-hari kena datang. Tak kisah ustaz terkenal datang pun kita datang, ustaz tak terkenal datang pun kita datang, ustaz daripada kampung Batu 10 pun datang, ustaz daripada Alustar pun datang, ustaz daripada Taman Tun Dr. Ismail yang hari ini datang pun kita datang. Jangan pilih-pilih ustaz. Asalkan pengajian dia, pembelajaran dia tidak menyalahi peraturan-peraturan syariat. Itu dia. Bergurulah. Okey. Habis 3 tadi. Ulang balik, ada 2. Yang ilmu akli, naqli, ada pecahannya 3. Now, ilmu yang pertama tu, ilmu akli tu, nak tuntut pun boleh, tak tuntut pun boleh. Tapi yang eloknya kena ada ilmu masak, kena ada. Betul tuan-tuan ya. Saya tengok saya dah umur 76 tahun puan ya. Yang memikat saya dengan isteri terpikat oleh saya terpikat oleh isteri. Masakan isteri saya.
Isteri saya orang Negeri Sembilan. Semalam dia balik kampung di Tampin. Tuan-tuan nak tahu ya, semalam dia masak maman. Tuan-tuan tahu maman? Maman cara Negeri Sembilan, tuan-tuan, bukan maman cara jeruk-jeruk ni. Dia masak dengan ayam kampung. Dia beli ayam kampung. Dekat sana dia beli ayam kampung. Pagi tadi dia taruh dalam mangkuk. Saya pergi jogging-jogging lah, dia balik. Habis dia, abang makan habis satu mangkuk ni. Iya, satu mangkuk ni abang makan. Dia punya seronok lah tengok saya makan masakan dia satu mangkuk penuh habis. Pasal apa? Maman dia. Saya ni orang Selangor, isteri Negeri Sembilan. Tampin. Mana? Dia Moncik. La ilaha illallah. Saya ni orang Selangor tak kenal maman. Tak kenal, tak pernah makan maman. Rumah saya tak pernah masuk maman. Mak saya pun tak kenal maman. Tapi bila dah kahwin orang Negeri Sembilan, dimamankannya saya. Sedap lah, sedap. Memang sedap puan. Ayah dia masak satu periuk besar untuk anak-anak dia, isteri ni, mak ni tuan-tuan. Itulah hebatnya mak. Satu periuk besar, tujuh ekor ayam dibeli, 7 ekor. Allah, periuk besar, dia tak masak semula periuk besar. Saya tanya dia, kenapa banyak sangat ni? Ni untuk Alung, untuk Atik, untuk Ngak. Dia dah masuk plastik dah untuk anak ni. Inilah mak. Anak kita makan, keluar dalam Facebook, dia makan dengan isi dengan anak dia. Makan sana, makan sini, makan sana, makan sini. Dalam Facebook keluar, mak dia baca, mak dia tengok dalam Facebook. Seulas pun tak dibawa balik ke rumah untuk mak dan ayah. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah, inilah anak kita. Isteri saya tadi, aduh, ni untuk Atik, ni untuk Alung. Itulah ibu. Bersyukur juga. Oh, pensyarah, ingat tak pensyarah? Tak masuk pensyarah sekali. Okey. Mencik. Saya mencik betul mencik. Lampu ni kampung Golok. Kampung Gedok. Saya air kuning. Tahu air kuning masuk sebelah kanan. Okey. Lepas ni kita cerita maman. Lepas ni. Habis ni maman. Bukan saja cerita. Bulan depan ke rumah Tina, kita makan ayam kampung masak maman. Boleh. Sini mana nak dapat maman? Nak dapat benda maman kat mana? Ada? Ada maman? Masya-Allah. Alright. Ini orang-orang Penang dia tak tahu. Tak tahu. Orang Kelantan tak tahu mama ni. Okey. Balik tadi. Poin yang ketiga yang besar, Saya nasihat diri saya. Saya nasihat perempuan yang saya muliakan ni. Carilah ilmu. Biar mati dalam perjalanan pergi majlis ilmu dan perjalanan balik daripada biar mati. Jangan mati hanya tinggal siram bunga aja, Jangan mati tengah siam apa ni ikan cecaru tu yang belah belakang tu. Pasal nak sumbat kan? Jangan mati ketika itu. Matilah sama ada pergi atau balik daripada majlis ilmu. Mati ke situ. Itu syurga. Mati seorang yang keluar ar-rasihun namanya, orang yang keluar daripada rumah mencari menjadi ilmu, mati sama ada dilanggar, sama ada dia melanggar, sama ada terlanggar, mati dia, syurga tempatnya, syahid dia. Tapi jangan pula pergi datang sini bawa kereta pun, sampai lori pun kita langgarlah aku nak syahid ni, langgarlah aku. Sebab itu mulianya ilmu. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmu. Kalau nak berjaya dalam hidup dunia, ilmu. Nak berjaya, man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmu. Nak berjaya dalam kehidupan akhirat, ilmu. Nak berjaya dalam kehidupan akhirat, ilmu. Hadis tu tambah lagi. Nak berjaya dalam kehidupan dunia, dua-dua sekali, dunia dan akhirat. Kuat sangat kita cakap ni. Bingit telinga ke? Bingit ke? Boleh. Bukan senang nak bersyarah pukul 3 ni, bukan senang perempuan. Bukan, saya ada pengalaman, bukan senang.
Kadang-kadang dia nampak pencerah tu jauh, kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh, kadang-kadang hilang, kadang-kadang hilang. Jadi kalau nak berjaya dalam kedua-dua kehidupan dunia dan akhirat, kata hadis itu, maka kuncinya adalah ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Saya harap, ini my second appeal, saya harap puan-puan yang saya muliakan sekalian, untuk dimuliakan oleh Allah, habiskan umur kita antaranya duduk dalam majlis ilmu seperti ini. Kena janji ni, tuan-tuan, kena janji ni. Pasal kita dah tua semua ni, Ni Tina ni lebih muda daripada saya. Tuan ni pun lebih muda daripada saya. Lebih muda, tak ada jauh sangat muda dia. Kan Jadi yang depan-depan ni lebih, adakah yang mengatasi 76? Angkat tangan. 74 bukan mengatasi. Membawahi. Tu perempuan berapa? 70 sama, masya-Allah. Kita berdua je kan? Mana ada lagi? Tak ada. Perempuan ni jauh lebih tua. Tina lebih muda daripada saya. Puan lebih muda daripada saya. Saya tak tahu siapa mati dulu. Kalau ikut parasat sepandang-pandang mata saya rasa perempuan mati dulu. Tina mati dulu saya rasa. Ini lambat lagi mati ni. Okey. Gugurau je puan, gugurau je, tak ada apa. Betul, itulah tu. Bukan senang nak bicara pukul 3 ni, ya Allah, pukul 3. Saya tadi makan ada 3 kari pap saya makan tadi. 3 kari pap punya sedap lah. Inti dia. Apa tu yang ada apa inti kelapa tu? Inti kelapa yang masing-masing sikit tu. Apa tadi? Apa tu? Surending. Dah bukan. Yang besar tu. Badak 2 saya makan tadi. Panas, siapa bawa tadi? Panas lagi. Ambo tak mengaku. sedap. Panas lagi, bau goreng Tina, bau goreng. Punya sedap lah, masya-Allah. Apa ni, cuk badak Cuk badak. Okey. Sekarang ni saya nak cerita. Ilmu-ilmu ini terutama ilmu naqli. Ingat ilmu naqli? Akidah, syariah, akhlak. Ilmu-ilmu inilah yang membantu kita nanti menjawab soalan-soalan. Di mana menjawab soalan? Ke mana kita nak jawab soalan? Di kubur. Perempuan nanti mati, jangan takut sebut mati perempuan. Pasal zikir yang baik ialah zikir mati. Afdalul zikrul maut. Banyak zikir mati, banyak ingat mati, banyak ingat mati. Balik ni bagi tahu suami kita, bang, tak usahlah cerita nak makan itu, nak makan ini, nak mati dah bang. Bagi tahu dia nak mati. Abang tak ingat mati ke? Katakanlah kan duduk seokok je, bang. Dah berapa kali kita dengar ceramah ustaz daripada mana? Rokok haram, vape pun haram, rokok pun haram. Macam mana abang hidup dengan haram? Abang dah hisap rokok selama 47 tahun abang dah hisap rokok. Dah bersarang dada abang tu. Macam mana abang nak elakkan diri daripada dibakar api neraka dengan rokok itu? Rokok itu haram. Seluruh jumhur ulama mengatakan rokok itu haram. Bang, berhenti rokok bang, berhenti rokok bang. Haram bang, haram. Boleh tak beritahu suami macam ni? Lembut lagi lah saya sampai isteri tak boleh cakap dengan suami macam ni tau. Jangan. Isteri tak boleh sama suami dengan cakap pinggang. Jangan cakap pinggang, jangan. Isteri tak boleh cakap dengan suami dengan bahasa-bahasa yang akan bahasa itu mengecikkan hati suami, menggores hati suami. Jangan. Isteri bercakap dengan suami, tone nada suara jangan lebih tinggi daripada tone suami. Jangan. Sebab itu nak nasihatkan dia. Bang, masa minum, tengah minum. Dia makan cuk badak tadi kan cuk badak, dia dah makan 3 keping, gaya-gaya nak senawa tu. Bang, tadi dengar ceramah Dr. Hasan tadi. Yalah, saya ngantuk-ngantuk pun jaga juga, Jadi saya dengar cerita dia, kata dia bahawa
Besok kalau kita mati bang, kita mati, kita tak boleh mati sebagai orang jahil agama. Kita kena mati sebagai orang yang ada ilmu agama. Yang kami nampak, yang saya nampak abang ni, kita dah kahwin 37 tahun dah. Abang tak pernah duduk majlis ilmu. Abang tak pernah jumpa ustaz. Kita dah pindah rumah ni 37 tahun, tak pernah seorang ustaz masuk dalam rumah kita abang. Ustaz tak pernah masuk bang. Kucing masuk, mak kucing masuk, bapak kucing masuk, sepupu masuk, sahabat abang masuk. Tapi ustazah tak pernah masuk rumah kita bang. Macam mana? Seorang ustazah masuk, 70,000 malaikat di belakang dia. Ya? Mamak yang bawa roti masuk ke rumah kita ni, mungkin tak ada malaikat di belakang. Kucing masuk, dia malaikat apa? Tak ada. Tapi orang tuan-tuan, orang yang berilmu, ustazah masuk saja, belum berdoa. Kalau tuan-tuan minta ustaz, tolong doa sikit keluarga kami ustaz, dia berdoa dalam masa 3 minit. Doa itu kemungkinan itulah kunci pembuka pintu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tahu suami, hendakkan suasana sejuk dalam rumah, biar ada orang alim berdoa dalam rumah itu. Orang alim itu mungkin bapak kita, mungkin pakcik kita, mungkin tok wan kita, mungkin biar dia masuk, alu-alukan dia. Tuan-tuan, kalau ke masjid, katalah masjid dah tahu orang alim, bukan dia datang nak bicara apa pun, dia beritahu ada orang alim nun datang daripada Lengging Negeri Sembilan, orang alim. Apalah salahnya jumpa dia, tuan ni, boleh tak lepas salat nanti singgah rumah saya sekejap aja, sekejap, dalam 10 minit 15 minit, minum seteguk air ke rumah saya. Kita pun bawa duduk dalam motorkar, layan dia, perjalanan 7 minit sampai rumah, persilakan dia masuk, jamu sikit, lepas tu minta doa, minta isteri kita, ada anak kita duduk kat situ, doa, minta dia doa keselamatan dunia dan akhirat. Kena buat. Satu lagi rumah tak pernah buat, tak buat, kenduri sikit-sikit pun tak pernah buat. Kenduri kahwin buat, kenduri kahwin buat, tapi kenduri nak mohon ampun kepada Allah tak buat. Kenduri kahwin buat, tapi kenduri menjamu anak yatim, fakir miskin tak buat. Buat, minta maaf lah buat, kena buat. Fakir miskin bukan nak panggil sampai 50 orang, 2 orang tak cukup. Anak yatim tak salah panggil 2 terak anak yatim datang, tak payah, 2 orang saja. Salah satu sifat ahli syurga ialah mereka mengusap-usap kepala anak yatim. Betul dalam hadis, mereka mengusap, tahu usap-usap apa? Usap dia apa? Gosok dengan kasih sayang kan? Gosok macam ni usap ke? Ada gosok. Membelai, gosok dengan belayan, itulah sifat ahli syurga. Banyaklah perempuan, nantilah insyaAllah nanti Tina Ramadan, kita jumpa lagi Ramadan. Agak-agak betina hidup lagi ke Ramadan? Okey. Pagi. Tak apa. Pagi waktu sahur kamu. Okey, Maman dah. Maman sebelum Ramadan. Jangan mengelat. Okey, puan, balik tadi. Saya katakan tadi, untuk kita mati sebagai ahli syurga, matilah sebagai orang yang ada ilmu. Jangan mati orang jahil. Ilmu ni, bagi ustaz-ustaz, dia kena ada ilmu yang mendalam tentang agama. Bagi yang bukan ustaz, misal surah dalam Al-Quran, surah yang terakhir, surah 114 kan? Surah apa yang terakhir? An-Nas. Paling tidaknya perempuan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Paling tidaknya
kita tahu apa maksud sikit. Not word for word, itu ustaz. Tadabbur, itu ustaz. Tafsir, itu ustaz. Tapi orang awam macam perempuan macam saya, at least kita tahu apa yang dimaksudkan keseluruhannya dalam An-Nas. Ambil yang kita baca satu hari 17 kali. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At least kita tahu apa message yang Allah dah sampaikan. Ustaz kena tahu word for word. Ustaz kena tahu tadabbur. Ustaz kena tahu tafsir. Orang awam macam kita ni, kita tidaklah sampai dituntut untuk mengetahui sebegitu rupa. Perempuan Hasan Ali pun orang awam. I'm not ustaz. Jadi, tapi kau tak tahu langsung. Yang paling teruk dia tak boleh baca pula tu. Bukan tak tahu lagi, tak boleh baca. Qul a'udzu birabbin nas. The last surah, 114 surah. This is the final surah, the last surah. Lot of people cannot read. Our children boleh baca Qul wallahu ahad, tapi some of the children cannot read even yang terakhir An-Nas. Dia tak boleh baca anak kita. Dia tak hafal An-Nas. Pasal dia tak pernah baca. Qul ya ayyuhal kafirun Qul wallahu ahad. Itulah modal dia. Bapak dia pun itulah modal dia. Sembahyang maghrib pun itu, sembahyang isyak pun itu, sembahyang subuh pun itu. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua Qul huwallahu ahad. Akhirnya Qul a'udzu birabbil falaq tak boleh baca. Qul a'udzu birabbin nas tak boleh baca. Satu kesilapan kita perempuan. Minta maaf saya sebut. Minta maaf. Apa dia? Kita membaca Al-Quran ni, kita membaca dengan hafalan, mendengar-dengar mak bapak baca. Hafalan, dengar-dengar je, dengar-dengar. Bila dengar, you tak tengok teks, you tak tengok matan, namanya matan, you tak tengok teks, kita tak tahu huruf apa. Ada baca kul au, betul ke kul? Mesti kul, qaf, bukan kaf, bukan kul. Banyak yang baca kul. Kul artinya makanlah kamu. Kul, qaf, bacalah kamu. Bisa tak makan dengan kamu, baca dengan kamu? Tu. Jadi kita tua macam mana pun, tak ada pendedahan macam mana pun, petang ni cari buku Muqaddam. Muqaddam tu daripada Amal Yatasa'alun. Muqaddam kan? Dulu saya baca, mak saya, bapak saya baca apa ni, mengajar Al-Quran pakai Muqaddam. Cara mengejanya alif datian, alif bawain, aldabaun, aninun, badu datiban, badu bawabin, badu dalpabun, ban bin bun. Sekarang tak ada lagi dah. Bukan cara sekarang Iqra kan Tapi saya harap sangatlah. Saya harap biar ada catatan daripada Allah. Catatan daripada malaikat kepada Allah. Walaupun mereka tidak faham, tak tahu, tak pernah terdedah dengan buku-buku melihat teks. Sekarang mereka dah mula melihat teks. Ya Allah, mereka buta, mereka tak faham, mereka tak tahu. Huruf-huruf hijai, namanya huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, tak boleh disebut dengan betul. Ampunkan mereka wahai, at least wahai Allah, they have got effort. They show effort untuk memperbaiki bacaan mereka. Kita nak itu seruan daripada malaikat. Jadi balik tadi, kebanyakannya baca Fatihah, baca Quran, surah-surah lah, surah. Ambil qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kebanyakannya hafal begitu, tidak mengikut teks. Seorang kawan saya, Ustazah ni master degree, tuan-tuan, bukan senang master degree daripada Azhar. Master degree daripada Azhar ni Tina bukan mudah. Master degree daripada universiti lain, dalam negeri, luar negeri yang lain daripada Azhar mudah. Lebih mudah, bukan mudah, lebih mudah. Tapi master degree untuk Azhar sukar. Dia, Ustazah ni master degree dalam Al-Quran. Tuan-tuan cuba bayangkan, master sarjana dalam bidang Al-Quran daripada Azhar University. Dia buka Akademi Al-Quran di Kelang.
Akademi Al-Quran tu untuk orang dewasa, bukan untuk kanak-kanak, untuk dewasa. Apa dia kata? Yang datang umur 50, 60, 70, datang-datang dia kata antaranya pembantu saya buka surah yang terakhir, surah 114 An-Nas. Buka Quran, minta dia tunjuk. Saya baca, pembantu saya baca, dia tunjuk. Tunjuk. Min syarril waswasil khannas. Tunjuk. Tak boleh tunjuk. Pasal dia tak kena huruf. Tak boleh tunjuk. Macam mana? Macam mana nak mati? Tapi saya bagi tahu, jangan terasa-rasa menyesal. Tak ada. Islam tidak membenarkan puan-puan menyesal. Ada jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Mulai dari sekarang belajar. Ini rumah Haji Kamal, rumah Hajah Maya. Jelajahlah rumah ini, datanglah rumah ini. Ada satu perkataan ni, jeru lah. Tahu jeru? Jeru. Tahu perkataan jeru? Apa makna jeru? Jerulah rumah ni. Apa maknanya apa? Dah pergilah tengok. Pergi datanglah, tengoklah, datanglah. Jeru nama dia. Jerulah rumah ini. Jadi itu satu. Okey. Kemudian dalam hal ilmu ni juga, kita hendakkan ilmu gabungan ilmu tadi dengan akidah, syariah, akhlak. Ingat tadi? Akidah, syariah, akhlak. Kita nak ada ilmu itu untuk menjawab nanti soalan-soalan kubur. Dia pukul apa dah ni? Dia sampai pukul apa ni, Pak Tina? Sampai setengah. Berapa minit lagi? Hah? 30 minit. Minum bila minum? Lepas ada minum. Saya tengok banyak betul kuih tu, sebeban kuih. Oh ya Allah banyaknya. Saya ingat bulan depan pindah ke rumah saya dah. Pasal kuih tu. Okey. Kita kena menjawab soalan kubur. Ada 6 soalan kubur. Hari ni saya nak bagi 3 saja soalan kubur. Dia ada 6. Tak ada ilmu, tak boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, apa jadi tuan-tuan? Sekali dipalu oleh Munkar Nakir, tuan-tuan, berapa ribu batu terperosoknya kita. Tarik balik, pukul lagi. Ya haula wala. Selang-selang batu ikat tu ular yang macam tuan-tuan. Nak percaya pun rukun iman, tak percaya pun rukun iman. Ini rukun iman. Percaya di akhirat, rukun iman. Tuan-tuan, ular kala jengking. Bukan ular macam dunia ni. Ular juga bukan macam dunia ni. You cannot put into picture. You just cannot imagine how the snakes look like. How the scorpion looks like. Tak ada, kita tak boleh gambar. Ini hari akhirat. Tapi ada seksaan Allah SWT di alam kubur. Ini alam kubur. Belum pada mahsyar. Ini baru alam kubur. Perempuan dan Hasan Ali kena jawab 6 soalan. Semua orang. Ini yang mati ni. Bulan depan matilah ni. Kena jawab 6 soalan saya. Hasan Ali kena jawab 6 soalan. Raja dunia yang dekat katakanlah raja dunia tu dekat Saudi, namanya King Salman. Betul? Tahu tak King Salman? Dia kena jawab. Manusia yang paling miskin dalam dunia di Bangladesh, dia kena jawab. Manusia yang paling kaya sekarang ni, tuan-tuan ni, siapa dia yang ada kereta elektrik, yang buat kereta elektrik? Elon Musk. Saudara, tuan ni, Elon Musk ni, nak cerita tuan ni, satu saat duit dia masuk. Satu saat duit dia masuk lebih kurang, satu saat ni lebih kurang dalam 1,500 USD. Maknanya satu saat duit dia masuk dalam 5,000, 6,000 Malaysia. Satu saat.
6,000 US dollar kali 4, 24,000 satu saat, 24,000. Kita punya suami satu bulan 2,500. Malaysia punyalah kaya. Dia kena jawab 6 soalan bukan nakir. Boleh ke dia rasuah bukan nakir? Okey. Apa soalan yang pertama? Yang ilmu nakli tadi, yang apa ni, yang akidah kena berpadu dengan syariah, kena berpadu dengan akhlak, kena jawab. Soalan bukan nakir yang pertama, marabbuka, siapa Tuhan kamu? Siapa Tuhan kamu? Tuan-tuan perempuan ingat boleh hafal-hafal aja. Tuhan aku ialah Allah, Tuhan aku ialah hafal-hafal. Besok nak masuk kubur hafal-hafal. Tak boleh. Sebab jawapannya mesti dengan perkataan, mesti dengan perbuatan, mesti dengan amalan, mesti dengan bahan-bahan bukti yang ada menyokong jawapan kita. Faham tak? Boleh. Dah jauh kita buat perempuan ni. Boleh faham eh? Tak faham cakap perempuan, tak faham cakap. Okay. Jadi soalan yang pertama, marabbuka, siapa Tuhan kamu? Tamam. Saya ni belajar 27 tahun terus menerus sampai PhD. Saya ada PhD. Master degree saya di Amerika Syarikat, PhD di Amerika Syarikat. Saya ni asasnya bukan pelajaran agama, bukan. Saya ni asasnya ialah sains perbandaran, urban science. Masters dalam urban science, PhD dalam urban science. Tapi dalam urban science pun saya dididik dengan agama. Dan saya dengan didikan agama itu, saya dipilih untuk menjadi pengurusi Forum Perdana Ehwal Islam. Pernah tengok tak Forum Perdana Ehwal Islam? Siapa sebelah kanan saya? Harudin. Siapa di depan saya? Ismail Kamus. Siapa sebelah kiri saya? Datuk Ishak Bahru. Pernah tak nama Datuk Ishak Bahru? Bekas mufti negeri Selangor dulu. Allah. Siapa pengurusinya? Hasan Ali. Senang kena jadi pengurusi. Harudin mengulas, you ambil ulasannya tu, you packagekan. Sekejap-kejap itu juga dalam kepala you packagekan untuk serahkan di peribaan Ismail Kamus untuk mengulas. Senang kena buat. Package lagi nak serahkan Datuk Ishak Bahru menjawab. Bukanlah saya kata terornya saya ni, tapi 6 tahun saya jadi pengurusi Forum Perdana Islam. 6 tahun menjadikan Forum Perdana itu kajian yang dibuat. Tiap bulan kajian dibuat. Kajian nak menentukan rating, nama rating program-program TV1, TV2, TV3, TV4. Masa tu Astro tak ada. Nak tengok siapa program yang mana yang paling atas. Tuan-tuan nak tahu, Forum Perdana Ehwal Islam selama 6 tahun tak pernah turun nombor 2. Kalah Seniman Bujang Lapuk. Betul? Bujang Lapuk kalah. Apa lagi nama? Apa lagi yang puan selalu tengok lah, lapuk-lapuk ni. Amboi, tak mengaku menengok. Tiga madu 3. Madu 3. Baik cerita madu 3 pula ni. Lain semangat saya dah ni. Okey. Jadi, marabbuka, siapa Tuhan kamu? Jawapannya, Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku. Macam mana yang membolehkan lidah kita menjawab? Macam mana bolehkan kepala kita menjawab? Macam mana bolehkan darah daging kita menjawab? Macam mana membolehkan jantung kita menjawab? Macam mana bolehkan bahan-bahan bukti ini menjawab? Jawabnya, kerana kita sentiasa berada dalam majlis mengagungkan Allah. Nama majlis itu ialah majlis ilmu, seperti yang terdapat di rumah Haji Kamal dan rumah Hajamaya. Jangan tinggalkan majlis ini. Nombor 2. Soalan nombor 2, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Saudara, saya nak tanya, ada tak ada umat puan-puan buku sirah sejarah hidup Nabi yang dibeli oleh suami dan sudah dibaca oleh 4 orang anak termasuk isteri dan kita? Baca daripada muka pertama sampai muka 256. Ada ke tak ada? Jawab je. Jawab sendiri. Pertama, buku tu ada tak? Pertama. Yang kedua, ada suami-suami yang dah kahwin dekat 50 tahun tak pernah beli satu buku pun dia tak pernah beli. Satu Quran pun dia tak pernah beli.
Macam mana? Quran, harga Quran sekarang yang cantik punya Quran, harga Quran dah RM13. Cantik tu. Dicetak di Indonesia tu cantik. Tak ada. RM10 pun ada. Tapi tak beli. Anak 4 orang, mak bapak 2 orang, 6 orang. Quran ada 2 saja kat rumah. 2 tu pun, satu Quran tu tuan-tuan sejak dia beli sampai sekarang ni tak dibuka-buka. Masih plastik lagi. Plastik lagi. Plastik. Tak buka-buka Quran. Macam mana? Tadi saya tanya kat masjid, rumah perempuan kat sini, kebanyakan rumah perempuan ni semua ni, kebanyakan ni 3 bilik, betul tak? 4 bilik pun ada juga. 3, 4 ada. Puan berapa bilik? Siapa rumah yang 4 bilik? 5 bilik? 4. Tuan-tuan tahu rumah bilik rumah saya. Pasal anak ramai, saya anak 8. Rumah saya 7 bilik 4. Di Taman Tun Dr. Ismail. Bukan saya nak mengatakan hebatnya rumah saya, tapi apa yang saya nak katakan, saya bagi anak saya 1 orang 1 bilik sebab saya rendah. Keselesaan yang saya bagikan itu supaya mereka selesa beribadah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak ada diat lain. Aku bagi konsep tuan-tuan, setiap rumah aircon, setiap bilik aircon, setiap bilik. Bilik air 7. 1 bilik air, 1 rumah, 1 bilik air, 1 bilik, 1 bilik, 1 bilik, 1 bilik air, 1 bilik air. Semuanya ada heater, semua ada water heater. Pasal apa saya bagi begitu? Saya nak anak saya selesa untuk mendampingi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kesannya? Minta maaf. Ini saya cerita diri saya ni. Saya minta maaf perempuan. Apa kesannya? Saya didik anak saya di tengah-tengah kota raya, tuan-tuan. Taman Tun Dr. Ismail. Rumah saya atas bukit dengan masjid 30 langkah. 30 langkah. Masjid Al-Ghufran namanya. Depan masjid tu tak ada rumah orang lain dah. Hasan Ali punya rumah. Satu mall, shopping center yang paling besar di Asia, nombor 3 di Asia, namanya Wan Utama. Daripada rumah saya dalam 5 minit. Tahu Wan Utama? Tak pernah pergi kan? Tak pernah pergi Wan Utama. La ilaha. Habis Wan mana yang pergi ni? Tak larang. Tak larang lagi. Ada pernah pergi kan Wan Utama kan? Tak ada juga. Tak ada pergi. Oh, yalah. Memanglah bagus. Eloklah. Tak pergi pun eloklah, tak pergi eloklah. Jadi apa yang saya maksudkan ialah kita bagi anak kita ni kemudahan, tapi kemudahan yang kita bagi itu mesti digandingkan dengan amalan dengan Allah. Apa jadi pada anak saya 8 orang? Yang nombor 1 senior lawyer, umur 49 tahun. My eldest daughter 49 tahun. Anak yang kedua banker, anak yang ketiga computer scientist. Itu anak saya. 88 masuk universiti. Alhamdulillah. Tapi yang saya nak bagi tahu perempuan ni, atas didikan, atas keselesaan, atas leadership saya mengemudikan rumah, belum ada, minta maaf, ini cerita saya ni bukan yang terbaik. Saya bukan yang terbaik, tuan. Saya nak sebut saya bukan yang terbaik. Family saya bukan yang terbaik, tapi hanya saya nak sebut. Anak saya 8 orang, menantu ada 6 orang. Belum ada yang bagi masalah kepada saya. Pasal apa puan? Pasal bagi mereka agama. Kalau tak bagi agama puan, anak saya kebanyakan belajar luar negara. Kalau tak bagi agama, habis. Kata orang Kelantan, punah. Tapi pasal agama, 7 bilik. Minta maaf saya sebut ini, minta maaf. Saya nak minta maaf Tuhan Tina, saya minta maaf saya sebut ni. Again, I'm mentioning this one. I'm not the best, my family is not the best. And yet, I just like to mention for you menjadi etibar lah kepada kita. Okay. Rumah saya pagi-pagi sebelum selepas subuh mesti terdengar daripada bilik nombor 1 bacaan Al-Quran. Mesti. Bilik nombor 2 terdengar bacaan Al-Quran. Bilik nombor 3 terdengar bacaan Al-Quran. Bilik nombor 7 master bedroom saya dan isteri terdengar bacaan Al-Quran. Hari-hari. Saya minta maaf tuan ni TikTok saya ni, Facebook saya ni, saya minta maaf. Satu hari hari-hari saya mewajibkan diri saya khatam 1 juzuk. Saya dah habis 1 juzuk dah, pagi tadi dah habis 1 juzuk.
biasanya 2 juzuk. Hari yang ke-15, hari yang ke-18 biasanya 1 bulan saya khatam 30 juzuk. Itulah dia. Jadi tuan-tuan tengok kan, 76 Allah bagi saya. Perempuan, saya nak bagi tahu tuan ni. Saya ni boleh katakan setiap 2 minggu saya akan meninggalkan rumah, pergi ke Kelantan, ke Terengganu, ke Kedah, ke Perlis, ke Perak, ke Melaka, ke Negeri Sembilan, ke Pahang. Every other week. Tuan boleh ikut dalam Facebook saya. Tuan ikut nanti dapatkan Facebook. Tuan ikut Facebook saya kan. Kemana saya pergi tuan? Ke Kedah. Baru balik daripada Kulim. Baru balik. 3 hari lepas baru balik daripada Kulim. 3 hari 3 malam. Saya pergi satu masjid, Syekh. Kita buka dalam Facebook. Di Merbuk. Tahu siapa orang Kedah kan itu? Orang Kedah ada. Kamal orang Kedah kan? Kamal orang Lustak. Siapa orang Lustak? Ada. Orang Kedah ada. Merbuk tahu siapa ada tu Merbuk? Allah. Pergilah ya. Oh ilah. Pergilah Masjid Al-Bushra. Alhamdulillah. Kita jumpa ke bukan ini? Masa saya pergi tu 3-4 hari yang lepas, ada 3 rombongan 3 bas. Satu daripada Seremban, satu daripada kampung Remal Luar, satu daripada Penang. Mereka datang, saya kebetulan bagi kuliah duha saya bagi penuh lah. Termasuk orang lokal penuh saya bagi kuliah duha. Allah. Siapa yang pergi hari tu? Pergi Kedah baru ni? Merbuk. Pergi lain mana? Dah pergi dah? Dah pergi? Rombongan. Oh Allah. Bagus tu lah. Tapi Merbuk ni buat tengok masjid dia. Masjid tak besar mana pun. Batu 10 lebih besar daripada masjid dia orang. Tapi aktif, compact. Area is small, 1.5 acres. 1,5 acres tapi compact. Tempat wash car pun ada, tempat gunting pun ada, barihan pun ada, studio pun ada, tempat painting pun ada, tempat makan outlet banyak kat sana, tempat pengajian ada. Okey, baik. Tadi saya mengatakan bahawa anak-anak yang kita didik ni, anak saya kata, mestilah dibagikan agama. Bagi agama, kita nampak anak-anak kita. Bukan minta maaf lah. Saya kata tadi, anak saya tak ada bagi masalah kepada saya. Tak adalah sebelum tidur dengan isteri nak fikirkan anak ini, anak ini, menantu ini, begini. Tak ada. Sebab Allah dah susun. Pasal apa Allah susun? Saya dah di sini. Cuba susun keluarga saya ikut kehendak Allah SWT. Cuba. There are things we are successful, there are things we are not successful. Kan? Kita manusia biasa. Tapi cuba. Dalam percubaan itu, the main trust agama. Anak saya semua boleh baca Quran dengan baik. Kalau ditakdirkan mereka jadi imam, semua boleh jadi imam dengan baik. Semua mempunyai ilmu fardu ain, fardu kifayah dengan baik. Semua boleh. Bolehlah. Kita beda. Baca khutbah boleh. Pada yang sama mereka profesional, computer scientist dia. Begitulah saya didik anak-anak. Yang saya nak bagi pada perempuan ni, balik ni, perempuan letakkan batu asas yang terbaik untuk anak-anak dan keluarga. Batu asas itu dipacak kepada satu tiang. Tiang itu ialah agama. Jangan lari daripada agama. Ini cara yang paling baik. Kalau misalnya Haji Kamal dengan Maya tidak menyediakan ruang macam ini, ruang yang ada pada Tina kecil ruangnya, tak dapat menampung seramai ini. Kalau tak ada begini, saya yakin sekarang ni perempuan sebahagian besar ni sedang tidur, tuan-tuan. Tidur.
berehat kerana mengurus rumah daripada pagi tadi, mengurus anak tadi, mengurus suami tadi, membasuh kain tadi, menjemur kain tadi, menggosok kain tadi. Akhirnya selepas sembahyang Jumaat, selepas Zuhur, perempuan tidur. Sekarang ni jam saya pukul 4:14, perempuan masih tidur lagi. Saudara, tapi Allah takdirkan, Maya bagi ruang, tadi Kamal bagi ruang, Tina buka ruang, suami Tina buka ruang. Kita berada di taman syurga. Ini taman syurga. Majlis ilmu ini taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana taman syurga? Inilah taman syurga. Okey. Kemudian saudara yang mati sekalian, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, tuan-tuan, mudah saja. Wa ma imamuka? Siapa imam kamu? Imam tadi siapa nama imam yang tadi? Siapa nama yang mengimam kita tadi? Muhammad Isyab. Azli. Wa ma saya nak jawab lah ni. Wa ma imamuka saya nak jawab ni. Tapi yang Nabi Yuka sudah tadi kan? Oh, Nabi Yuka jawapannya Muhammadun Nabiyyi. Nabi Muhammad itu nabiku. Bagus. Tengok. Kita ramai seorang aja yang boleh ingat, nak mengingatkan penceramah. Yang lain mesti mengangguk aja. Betul Ustaz, betul. Mujur lah. Puan cikgu ke? Bukan cikgu. Saya itu sama dengan Sister Farida Menabigas. Sister Farida? Yes. Farida Johor? Ya. Allah. Dulu dekat Cahaya Suria, sama-sama kerja kat Cahaya Suria. Orang Johor lah ni? Ke Muar, orang Muar? Pontian. Tapi Farida orang Muar. Ya. Ke Mi Rebus Muar lah. Saya sama kerja dengan dia masa dekat Cahaya Suria. Dia Cahaya Betul. Dia gigi kan? Ya. Dia gigi. Okey. Masya Allah, ada pula. Mujurlah saya cakap yang betul. Rupanya ada inspektor dia kat sini. Alright. Now, tadi di mana kita menjawab soalan yang kedua, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Kalau kita tak baca, kalau tak duduk, saya nak tanya, tuan-tuan jawab sendiri saja. Berapa orang yang pernah duduk dalam majlis? Setiap tahun majlis ni ada, berapa orang yang duduk? Daripada awal hingga akhir dalam 1 jam setengah mendengar ceramah, tak ngantuk-ngantuk mendengar ceramah. Tajuk ceramah tu Isra' dan Mi'raj. Jawab sendiri aja. Kalau jawapannya tak pernah, dan you tak kenal Nabi Muhammad. Soalan yang kedua, setiap tahun ada majlis namanya Maulidi Rasul, menyambut hari kelahiran Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal. Saya nak tanya, jawablah mati. Berapa orang yang pernah duduk dalam majlis di mana seorang ustaz menyampaikan ceramah mengenai kelahiran Nabi Muhammad selama 1 jam setengah daripada awal hingga akhir, perempuan ada di situ mendengar ceramah itu? Jawab saja, tak payah angkat tangan, jawab. Kalau jawapannya tak ada, artinya perempuan tak minat dengan Nabi Muhammad. Minta maaf saya gunakan perkataan, you look like not being interested with the Prophet Muhammad. You are not interested to know about Nabi Muhammad. If you are not interested, the Nabi, the Prophet himself will not be interested about you. Mula cakap orang putih ni. Jadi sebab itu, tolonglah. Ni gaji bulan dah dapatkan, gaji bulan ni. Dah lah gaji bulan yang baru ni dah dapatkan. Gaji suami dah dapatkan dah. Pencen pun dah dapatkan, pencen suami. Dapat dah. Boleh tak peruntukkan dalam RM20 saja, beli nama buku Nabi Muhammad, Syama'il Muhammadiyah? Ada dah? Semua ada? Alhamdulillah. Yang Syama'il Muhammadiyah ni cerita mengenai detail rupa paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belilah buku tu, bacalah buku tu. Kalau tak ada pun, balik ni semua ada telefon. Siapa yang tak ada telefon dekat tangan? Handphone, smartphone.
Ya, smartphone maknanya boleh Facebook, boleh TikTok, boleh tu. Balik ni Google Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah thousands of article, thousands tentang Nabi Muhammad. Nak bahasa Melayu ada, nak bahasa Jawa ada, nak bahasa Bugis ada, nak bahasa Banjar ada, nak bahasa Spanish ada. Semuanya ada. Bacalah. Tak boleh bertemu dengan Munkar Nakir untuk menjawab soalan wa man nabiyuka, siapa nabi kamu, kalau tak pernah duduk, tak pernah baca, tak pernah dengar, tak pernah tengok sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama sejarah yang berkaitannya diri dia, keluarga dia, peperangan dia, jihad dia, dakwah dia. Boleh perempuan yang saya muliakan sekalian? Boleh? Kira paling lembut lah suara saya tu. Boleh? Okey. Now, soalan yang ketiga. Wa ma imamuka? Siapa imam kamu? Tadi siapa? Muhammad Azli Syam. Bukan jawabnya Muhammad Azli Syam imami, bukan. Wa ma imamuka? Siapa imam kamu? Jawapannya Al-Quranu imami. Apa dia? Quran itu imamku. Jadi 3 lagi, saya tak nantilah kita sambung kemudian yang 3 lagi. 3 soalan utama. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Siapa dia? Imam kamu yang namanya Quran. Dalam konteks soalan kubur, imam tu namanya Quran. Okey. Now, saya nak panjangkan sikit lagi. Kan dah pukul 4.18 lagi 10 minit. Siapa yang sakit pinggang? Sakit lutut? Semua sakit lutut. Yalah. Betul. Saya faham. Itu sebabnya Allah. Tapi ya, biasanya orang bagi khutbah Jumaat tu, saya bagi khutbah minggu lepas, saya bagi khutbah. Tuan-tuan tahu di mana saya bagi khutbah Jumaat minggu lepas? Minggu lepas saya bagi tazkirah Jumaat, saya khutbah Jumaat, saya mengimamkan salat Jumaat di masjid berumur 100 tahun di tengah-tengah Kulim, Kedah, di tengah-tengah Bandar Kulim, Kedah. Nama masjidnya Masjid Al-Furqan. Masya-Allah, bagus tuan. Tapi apa yang saya sebut, imam situ bagi tahu, biasanya orang masjid ni khutbah tak mula khutbah lagi, baru khatib nak naik tadi, separuh daripada lena dah. Tahu apa lena? Tidur dah. Tapi dia kata, Dr. Hassan you kata, tak ada seorang lena, semua mata bulat pandang you daripada awal hingga akhir. Ilmu apa you pakai ni? Saya kata, saya tak ada ilmu apa, tak ada ilmu. Saya minta Allah saja, minta Allah buka hati mereka, buka hati mereka. Atunya. Jadi tuan-tuan, apa yang saya nak sebut? Majlis ini kita mula tadi pukul 3. Sekarang jam saya hampir pukul 4.30. Dekat 1 jam setengah. Tak ada satu orang pun mengantuk, saya tengok. Inilah kelebihan you orang ni, ini kelebihan you. Betul. Ini rasa mengantuk tapi dipaksanya tak mengantuk. Sleepy and enjoying your sleep during the lecture. Tak ada. Inilah kehebatan. Pasal apa ni hebat? Pasal kita, Allah dah tempa hati kita, dah tempa jiwa kita. Dan saya harap bila Allah dah tempa mul, Allah dah mul apa? Tempalah. Cetak pula dah. Cetak kisah lah, cetak. Macam kertas pula, cetak. Allah dah cetak bentuk. Allah dah bentuk hati kita sejak dari dulu sampai sekarang. Nasihat saya, jangan rosakkan pembentukan itu. Jangan rosakkan.
Bila dah rosak tuan-tuan, bila dah rosak, perempuan selama ni duduk majlis ilmu, suka majlis ilmu, tapi bila rosak, hati sudah rosak, saudara, takut-takut tak ada repair. Allah tak datangkan malaikat untuk repair hati perempuan. Takut Allah tak datangkan malaikat untuk repair hati kita yang rosak itu. Okey. Yang akhirnya tuan-tuan, yang akhir daripada akhir dah. Okey. Saya nak cerita sikit tentang apa yang saya buatlah ni. Perempuan nanti dekat luar tu ada sahabat saya namanya Encik Muhammad. Tuan-tuan dapatkan brosur ini. Dapatkan brosur ini. Nama brosur ini ialah Anjung Husnul Khatimah. Apa dia perempuan? Tak dengar. Apa dia? Tak apa dengar. Apa lagi? Anjung Husnul Khatimah. Nama dia Husnul Khatimah. Saya mau setiap orang datang ke sini nanti, termasuk teman-teman Batu 10 ni, cerdas ni, datang sini untuk ikut program mati mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tempat ini namanya Komplek Anjung Husnul Khatimah. Di sinilah tempat satu dunia. For the whole world, belum ada satu tempat untuk meletakkan manusia mengikuti program daripada pagi sampai tengah hari sampai petang sampai malam. Program yang melatih mereka untuk mati mengucap la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang kalam akhirnya la ilaha illallah, Allah masukkan mereka ke syurga. Inilah tempatnya tuan-tuan. Okey.